Salam sejahtera, para pendengar sekalian. Izinkan saya membawa dua senario penting dalam alam pekerjaan di negara kita ini. Senario yang pertama adalah kegagalan para siswaza ataupun lepasan sekolah untuk mendapatkan pekerjaan. Bilangan mereka bertambah dari tahun ke tahun. Apabila mereka menghadiri temuduga, alasan yang paling konkret dinyatakan oleh majikan adalah mereka tidak mempunyai pengalaman. Memang benar, para siswazah dan pelajar lepasan sekolah kita memang tidak mempunyai pengalaman dalam bekerja. Apa yang mereka miliki semasa belajar adalah teori, konsep dan juga pengalaman bekerja yang dikumpulkan oleh pensyarah mereka yang diperolehi daripada buku-buku dan sebagainya. Dan keadaan ini menjadikan agak sukar majikan untuk mengambil mereka kerana mereka tidak mengetahui bagaimanakah menggunakan apa yang dipelajari semasa bekerja. Senario yang kedua adalah berlaku kepada mereka yang sedang bekerja. Mereka bekerja berpuluh-puluh tahun tetapi tidak dinaikkan pangkat. Walaupun mereka mengakui mereka telah mempunyai pengalaman yang begitu banyak semasa bekerja, berpuluh-puluh tahun. Tetapi mereka mungkin tidak sedar. Mereka telah mengulangi pengalaman yang sama selama berpuluh-puluh tahun. Tidak bertambah pengalaman. Tidak bertambah kemahiran. Bagaimanakah majikan akan mempertimbangkan untuk mereka memiliki jawatan yang lebih tinggi. Untuk tujuan membantu kedua-dua golongan ini, kami mencadangkan satu seminar yang dinamakan Universiti Kedua. Seminar ini dinamakan sebagai Universiti Kedua kerana semasa berada di alam persekolahan, sama ada di universiti, di sekolah, di kolej dan sebagainya, itu merupakan universiti pertama. Setelah mereka memasuki alam pekerjaan, mereka seharusnya meneruskan pembelajaran dan belajar di universiti kedua. Jadi, seminar ini akan membantu pelajar untuk memasuki universiti kedua. So, secara umumnya, tujuan seminar ini adalah untuk membimbing peserta menggunakan suasana tempat kerja dan tugasan yang diberikan kepada mereka sebagai media pembelajaran. Belajar daripada pengalaman semasa bekerja. Secara khususnya, peserta akan dibimbing, akan diperbincangkan bersama-sama dengan peserta bagaimana mengamalkan pengetahuan akademik yang mereka perolehi sama ada di sekolah, di kolej, di universiti semasa mereka bekerja. Yang kedua, bagaimana menggunakan tugasan yang diberikan kepada mereka sebagai alat pembelajaran atau media pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana belajar dari rakan setugas. Sama ada dengan bos, belajar daripada bos, belajar daripada orang bawahan, belajar daripada rakan setugas atau rakan sebaya. Yang keempat, bagaimana menilai pengalaman. Semasa kita bekerja dan semasa kita hidup ini banyak pengalaman-pengalaman yang kita perolehi. Bagaimana kita menilai pengalaman tersebut untuk dijadikan sempadan, teladan atau pembelajaran kepada kita. Yang kelima, bagaimana mengintegrasikan dan merumuskan pengalaman untuk membentuk satu konsep yang boleh kita gunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang berikutnya atau di pada masa akan datang. Siapa yang patut hadir? Ya, seminar ini ditujukan khusus kepada pekerja yang sedang bekerja, di mana mereka akan tahu dan faham bagaimana mengumpulkan pengalaman-pengalaman. Yang kedua, bagaimana memperbaiki cara mereka bekerja. Mereka tidak mengulangi perkara yang sama berpuluh-puluh tahun. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kemahiran mereka.
Manakala ditujukan juga kepada persiapan untuk bekerja bagi mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan. Sama ada kerana telah diberhentikan kerja atau baru sahaja untuk memasuki alam pekerjaan. Di sini mereka akan diberi pengetahuan dan kefahaman bagaimana untuk menggunakan pengalaman sebagai informasi atau maklumat ataupun selling point kepada majikan mereka semasa bekerja, semasa temuduga. Yang kedua, membuat persiapan bagaimana mereka akan mengumpulkan pengalaman-pengalaman semasa bekerja nanti. Ya, persiapan diri untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman semasa mereka bekerja. Dan bagi pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi, institut pengajian tinggi, sama ada college atau universiti, mereka boleh mendapat pengetahuan daripada seminar ini untuk menjadi panduan semasa menjalani latihan industri. Latihan industri akan dijadikan sebagai satu pengalaman yang berfaedah kepada mereka untuk dijadikan selling point semasa temuduga. Yang kedua, bagaimana menyediakan laporan latihan industri. Sebab saya dipahamkan setengah-setengah universiti membiarkan sahaja pelajar mereka membuat latihan industri dengan bimbingan yang minimal. Dan juga mereka bersedia mempersiapkan diri untuk belajar melalui pengalaman semasa mereka mula memasuki alam pekerjaan. Juga seminar ini kita bagi peluang atau tujuan kepada sesiapa sahaja yang ingin menambahkan pengetahuan mereka dalam bidang belajar melalui pengalaman. So, seminar ini dijalankan di atas talian sesuai dengan zaman COVID-19. Ya, desain dalam talian, dalam kaedah ini lebih menumpukan kepada penerangan dan perbincangan. Kita tidak ada latihan amali, group work dan sebagainya. Sementara jangka masanya ialah 1 hari, bermula dengan sesi yang pertama, mengambil masa lebih kurang 120 minit dengan topik dari universiti ke pejabat. Bagaimana kita nak menggunakan teori dan konsep yang dipelajari di sekolah, di college dan di universiti ke alam pekerjaan untuk dipraktikkan atau dalam bahasa mudahnya mengoperasikan konsep. Dan sesi yang kedua ialah berguru kepada pengalaman. Di sini peserta akan diajar bagaimana menggunakan tugasan mereka itu sebagai media pembelajaran. Dan seksi yang ketiga, bagaimana mereka nak menggabungkan, merumuskan, memilih, mengintegrasi pengalaman-pengalaman untuk dijadikan satu konsep yang boleh mereka gunakan di masa akan datang. Kandungannya sebagaimana saya katakan tadi, sesi pertama dari universiti ke pejabat. Di sini peserta akan memahami perbezaan di antara teori dan amalan, mencari perkaitan di antara teori dan amalan, teknik mempraktikkan teori semasa bekerja. Ini yang jadi masalah dalam bidang latihan atau training. Mereka tidak dapat memilih teori mana sesuai pada sesuatu situasi tersebut. Mereka tahu berpuluh-puluh teori, tapi tidak pandai memilih yang mana sesuai untuk dilaksanakan atau dipraktikkan dalam sesuatu bidang tugas. Yang ketiga, mengatasi halangan mempraktikkan teori. Kadang-kadang kita cuba nak mempraktikkan teori, kita akan mendapat banyak halangan, sama ada daripada rakan sebaya, tugas, rakan setugas, bos dan sebagainya. Sesi yang kedua, iaitu berguru kepada pengalaman. Dalam sesi ini, peserta akan diterangkan prinsip rukun bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita belajar melalui pengalaman. Yang kedua, persiapan untuk belajar melalui pengalaman. Dan bagaimana kita nak berguru kepada rakan sebaya setugas. Dan seterusnya, berguru kepada persekitaran dan keadaan. Terdapat 7 cara untuk kita belajar melalui pengalaman. Sesi yang ketiga, iaitu menghubungkan rencah pengalaman. Ya, kita dapat banyak pengalaman yang kita kutip. Bagaimana kita nak hubungkan, kita nak kaitkan
Di sini peserta akan diajar bagaimana menganalisis pengalaman-pengalaman mereka, mengintegrasikan di antara satu pengalaman dengan pengalaman yang lain, mencari perkaitan, sama ada pengalaman itu berkaitan dengan keadaan kerja, tempat kerja, situasi bekerja, masalah yang dihadapi dan sebagainya. Dan seterusnya, bagaimana merumuskan pengalaman tersebut untuk dijadikan satu konsep atau teori yang boleh digunakan di masa akan datang. Peserta seminar ini adalah saya, Said Abdullah bin Syed Hashim, yang mempunyai pengalaman lebih kurang 33 tahun di alam pekerjaan. Semasa di universiti dulu, majoring subjek saya ialah adult learning atau pendidikan dewasa. Kemudian saya menyambung dalam bidang komunikasi dengan mengambil pengkhususan dalam komunikasi interpersonal. Setelah bekerja di beberapa buah syarikat, anak syarikat Felda dan juga satu syarikat bukan Felda, kini saya ingin menjadi mentor. Ingin menurunkan pengalaman saya kepada generasi-generasi baru supaya pengalaman itu dapat dimanfaatkan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mengikuti seminar ini, bolehlah menghubungi kami, iaitu Green Insight Training and Development, sama ada menggunakan nombor telefon yang tertera, menggunakan email, menggunakan WhatsApp. Ya, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti penerangan ini sehingga ke akhirnya. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan dapat memperbaiki diri pada masa ini dan masa akan datang. Apa yang saya sampaikan ini semoga memberi faedah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita akan bertemu lagi di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.